Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. InsyaAllah tuan-tuan, saya tak mau ambil masa yang panjang, lebih kurang dalam 20 ke 25 minit saja saya nak ambil masa pada tazkirah selepas Jumaat ni. Saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana satu ketika hadis ini diceritakan daripada Abdullah bin Miswar. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pemuda. Dia mai berjumpa dengan Nabi. Pemuda ni datang dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku ni suatu ilmu yang pelik." Dia ni mai dekat Nabi, "Tolong ajarkan dekat aku ni suatu ilmu yang pelik." Hak tak pelik aku tak mau mengaji, aku nak mengaji yang pelik-pelik ah. Ni masa tu. Lalu Nabi SAW berhadapan dengan pemuda tersebut. Nabi tanya kepada dia. Nabi kata, "Lah ni aku nak tanya dekat hang. Tak apalah, bak anak mengaji ilmu yang pelik-pelik ni aku ajar hang lagi. Tak apa. Cuma aku nak tanya hang." Saya terjemah bagi mudah faham. Aku nak tanya dekat hang. Hang tahu tak apa dia yang dikatakan asas ilmu? Sebelum hang nak mengaji satu ilmu yang pelik, aku nak tanya dekat hang, hang tahu tak yang dikatakan asas ilmu ni apa dia? Asas kepada ilmu. Ra'sul ilm, kepala, ataupun kita terjemah asas kepada ilmu. Lalu pemuda ni tanya dekat Nabi, "Wa mar ra'sul ilm ya Rasulullah?" Apa dia yang dikatakan asas kepada ilmu, kepala kepada ilmu ni, asas kepada ilmu ni apa dia ya Rasulullah? Kacau tuan-tuan, nak mengaji ilmu yang pelik, tanya basic pun tak lepas. Sebab apa yang saya mulakan macam ni tuan-tuan? Sebab hari ni ada golongan yang gemar nak mengaji benda-benda yang pelik. Ni hari ni ada orang dia nak mengaji benda-benda yang pelik. Dia mai tanya kita, "Ustaz, saya ni nak pergi mengaji, baru ni saya jumpa." Dia tanya saya, "Ustaz, saya ni nak tanya Ustaz, saya nak pergi mengaji tentang ilmu hakikat makrifat apa ni. Macam mana Ustaz?" Saya kata, kalau mengaji hak betul tak apa, yang ikut ahlus sunnah, jangan ikut ahlul punah. Dia kata, "Saya jumpa dengan satu guru ni, dia abang kat saya. Kalau saya mengaji ilmu ni, lepas ni saya jumpa Ustaz, saya boleh baca hati Ustaz." Ay, kacau kita kata. "Saya boleh baca hati Ustaz." Saya kata, "Lah ni hang nak baca hati orang apa? Hang pergi baca Quran biar betul dulu huruf. Bagi betul tajwid dulu. Nak pergi mengaji benda-benda lagu ni buat apa?" Ni bukan agama ni tuan-tuan. Dia ada cara, dia ada disiplin kita panggil. Sama dengan kawan ni, dia mai tanya dekat Nabi, nak mengaji ilmu yang pelik-pelik. Nabi tanya kepada dia, mudah ya. Nabi tanya kepada dia apa dia? "Lah ni aku nak tanya dekat hang, sebelum aku nak ajak benda-benda yang pelik ni dekat hang, aku nak tanya dekat hang, hang tahu tak yang dikatakan asas ilmu tu apa dia?" Dia tanya balik dekat Nabi, "Ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan asas ilmu tu apa dia?" Tak kacau. Soalan yang pertama Nabi tanya dia tak boleh jawab. Nabi tanya soalan yang kedua. Nabi kata, baik, tak apa, no problem. Dah aku nak tanya hang soalan yang kedua. Apa dia ya Rasulullah? Yang kedua, hang kenal tak Allah Azza wa Jalla? Hang kenal tak? Aku nak tanya hang yang kedua. Allah, hang kenal tak? Dia jawab balik, "Masya Allah." Tuan-tuan, Masya Allah. Kalau dia kenal, dia kata kenal. Ini dia jawab, "Masya Allah." Macam tuan-tuan lah. Kalau tanya, "Masya Allah." Masya Allah tu, dia ada telinga kera lah. Question mark orang kot dia kata. Nabi tanya pula soalan yang ketiga.
Kamu telah tunai dah hak Allah. Yang ketiga Nabi kata, la ni aku nak tanya hang. Yang ketiga, hang tunai dah hak Allah. Sengap. Baru 3 soalan. Nak mengaji ilmu pelik ni Nabi tanya 3 soalan basic ya. Hang kena dah asas ilmu? Tak tahu. Hang kena dah Allah? Tak boleh jawab. Hang dah tunai dah hak Allah? Tak boleh jawab. Yang keempat Nabi tanya. Yang keempat Nabi tanya apa dia? Yang keempat Nabi tanya dekat dia, hang buat dah persediaan untuk mati? Aku nak tanya hang, persiapan untuk mati ni hang buat ke tak lagi? 4 soalan ni, satu pun dia tak boleh jawab. Saya nak tanya dekat tuan-tuan lah. Tang ni saya nak tanya dekat tuan-tuan ni. 4 soalan ni tuan-tuan tolong jawab, Ustaz. Tolong jawab dalam slot tazkirah ni. Tuan-tuan tolong jawab 4 soalan ni. Tak mau banyak-banyak, 4 soalan ni. Tolong jawab. Tahu dah asas ilmu? Kenal dah Allah? Tunai dah hak Allah? Buat dah persiapan nak mati? 4 soalan ni. Lalu dia tak boleh jawab. Nabi SAW kata dekat dia, lah ni macam ni lah. Aku nak abang dekat hang. Hang sebelum nak mengaji benda-benda yang pelik, sebelum aku nak ajak hang benda-benda yang pelik, lah ni 4 soalan ni, hang balik pergi rumah hang jawab dulu. Hang cari jawapan. 4 ni, hang balik cari jawapan. Aku nak abang dekat hang, 4 benda ni, hang balik cari jawapan. Tuan-tuan, asas ilmu Allah Ta'ala. Lah saya nak tanya tuan-tuan lah. Tak apalah. Soalan yang pertama saya skip. Asas ilmu ni saya skip. Asas kepada ilmu ni apa dia? Awwaluddin ma'rifatullah. Kenal Allah. Saya nak tanya soalan yang kedua tu. Tuan-tuan, kita dah kenal ke Allah Ta'ala ni Pak Long? Kita dah kenal betul-betul ke? Kenal tu kenal. Tapi nak tanya soalan yang kedua, dah kenal betul-betul ke dengan Allah Ta'ala ni? Berapa puluh tahun dah kita hidup ni, dah kenal Allah Ta'ala ni secara betul-betul ke? Ataupun secara tipu-tipu? Kenal Allah secara betul-betul ke? Ataupun secara tipu-tipu? Cuba jawab. Mau buat pejam mata malam ni lah, na'udzubillahi min zalik. Mau pejam mata malam ni, celek-celek mata, malaikat tanya, nak jawab apa tuan-tuan? Satu hari ada seorang tua. Kalau tak silap cerita saya, ada satu orang tua, dia ni buta. Dia ni buta. Dia mai berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Dia mai berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Kalau tak silap saya, Ibrahim bin Adham ke ataupun Ibnu Athaillah, dua tu lah. Saya kadang-kadang cerita ni saya keliru sikit. Tak apalah. Ibrahim bin Adham pun tak apa, Ibnu Athaillah Skandari pun tak apa. Dia mai jumpa. Dia ni buta. Dia mai berjumpa, dia kata, wahai Imam, aku ni buta. Daripada hidup aku ni, aku tak pernah tengok yang kata dunia ni macam mana. Dia kata ni, dalam hidup ni, buta nak tengok dunia macam mana. Buta. Buta mata. Jadi aku mai jumpa dengan kamu ni, aku tahu hang ni satu orang yang baik, hang ni satu orang yang soleh. Hang ni kalau doa ni, aku dah dengar cerita banyak-banyak dah. Doa hang ni Allah Ta'ala mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa hang ni mustajab. Lah ni aku nak minta dekat hang satu benda. Apa dia? Hang tolong doa dekat Allah, bagi mata aku ni nampak. Aku nak tengok yang kata keindahan dunia ni macam mana. Lalu dia, Ibrahim bin Adham ni tanya dekat dia. Okey, baik, hang nak jumpa tak apa. Okey, aku nak tanya hang dekat satu benda. Ya. Hang kenal ada Allah Ta'ala ni siapa? Itu yang pertama. Dia tanya tu, hang kenal ada Allah Ta'ala ni siapa? Dia kata, aku kenal. Aku kenal. Ibrahim bin Adham tanya dia, Allah ada berapa nama? Dia jawab, 3,000 nama.
Nama Allah yang dalam pengetahuan Allah ada berapa? Nama Allah dalam pengetahuan malaikat ada berapa? Nama Allah dalam pengetahuan para nabi ada berapa? Nama Allah dalam pengetahuan para rasul alaihi wassalatu wassalam ada berapa? Nama Allah yang tersebut dalam Taurat ada berapa? Nama Allah yang tersebut dalam Injil ada berapa? Nama Allah yang tersebut dalam Zabur ada berapa? Nama Allah yang tersebut dalam Al-Quran ada berapa? Dia habaq detail ni. Buta tu jawab. Si buta tu jawab. Mau tanya tuan-tuan hak celik tang ni tuan. La ni kita tutup semua pintu, buka pintu tu saya nak jaga. Siapa nak keluar abang nama Allah ada apa? Satu. Perasaan tuan-tuan taruh i'tikaf dalam masjid ni, hang nasi bungkus luar masuk makan dalam. Kacau tuan-tuan. Buta ni boleh jawab. Dia abang. Lepas tu Ibrahim bin Adham tanya dia yang kedua. Aku nak tanya soalan yang kedua kepada hang. Apa dia? Soalan yang kedua aku nak tanya dekat hang. Rasulullah ada berapa nama? Dia abang. Rasulullah ada sekian-sekian nama. Nama yang tersebut dalam Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dia sebut. Lepas tu Ibrahim bin Adham kata, lah ni tak payahlah hang minta celik mata tersebut dah. Sebab hati hang lebih celik daripada mata kebanyakan orang. Dia jawab, lah ni doa hang minta kat aku, suruh doa dekat hang. Minta Allah Ta'ala bagi nampak mata hang. Hang nak tengok dunia ni. Cukup dia kata, lah aku nak abang dekat hang. Hati hang lebih celik daripada mata kebanyakan orang. Aku takut bila mata hang celik, hang boleh lupa apa yang hang ingat. Settle. Tak doa dia tuan-tuan. Ni saya nak abang muhasabah. Ni yang kata muhasabah ni. Tolong, saya nak minta tolong kepada tuan-tuan. Sebelum kita mati ni Pak Long, tolong apa dia Ustaz? Tolong hafal bagi elok-elok. Kenal Allah bagi elok-elok. Kenal Rasulullah bagi elok-elok. Ni yang pertama saya nak minta. Yang kedua tuan-tuan, tunaikan hak Allah. Tunaikan hak Allah. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri, di antara punca doa kita tak dijawab oleh Allah, antaranya sebab hati mati. Punca hati mati, hang kenal Allah tapi hang tak tunaikan segala hak-hak Allah. Ni yang pertama. Hang kenal Allah tapi hang tak tunai segala hak-hak Allah. Apa dia hak Allah tuan-tuan? Macam-macam. Dua. Yang ketiga saya nak tanya dekat tuan-tuan. Tuan-tuan dah buat ke persiapan untuk mati? Tuan-tuan dah buat ke persiapan untuk mati tuan-tuan? Ni Nabi tanya dekat pemuda tu. Hang kenal mati? Kenal? Hang buat persiapan untuk mati tak? Lah saya nak tanya tuan-tuan. Tahu tak kita nak mati? Tahu. Luqmanul Hakim satu hari dia tanya kepada orang ramai. Dia tanya kepada orang ramai. Aku nak tanya hampa ramai-ramai ni. Siapa di kalangan hampa yang tak yakin lepas hidup ada mati? Cuba angkat tangan. Saya nak tanya tuan-tuan ni dalam dewan solat ni. Siapa yang tak yakin lepas hidup ada mati? Cuba angkat tangan. Gila mau angkat. Tak sat Ustaz Zuki baru habaq kat kita saat ni. Siapa yang ada kerja, tak ada kerja apa, galah mesin rumput, main mesin rumput kat kubur. Bukan mesin kubur, mesin rumput kat kubur. Tuan-tuan, satu aktiviti yang bagus ialah hari Jumaat tak ada kerja apa, pergi kubur. Wah, hari Jumaat ni tuan-tuan, kita dianjurkan untuk pergi ke kubur. Pergilah, di mesin rumput apa. Cuba tengok dalam kubur tu semua orang mati tuan-tuan. Dulu lepas hidup lah lepas mati. Siapa yang tak yakin lepas dia hidup dia mati? Cuba angkat tangan. Saya yakin dan percaya tak ada siapa pun yang angkat tangan lah. Sebab apa dia? Benda yang dia tengok depan mata. Kematian ni benda yang dia tengok depan mata. Lepas tu dia tanya kepada Luqmanul Hakim, tanya pula yang kedua. Siapa yang yakin lepas hidup dia mati? Cuba angkat tangan. Semua angkat tangan. Kemai, angkat tangan semua. Dia tanya soalan yang ketiga, semua dia.
Kalau hampa yakin lepas hidup hampa mati, lah aku nak tanya dekat hampa, sebab apa yang hampa masih malas melakukan ibadat dan kenapa hampa lebih gemar melakukan maksiat? Dia tanya soalan yang kedua. 3. Kalau hampa yakin lepas hidup hampa mati, kenapa hampa lebih gemar melakukan maksiat dan hampa malas melakukan ibadat? Cuba jawab. Diam. Tu maknanya hampa percaya tapi hampa tak yakin. Percaya kata lepas hidup akan mati tapi tak yakin. Suka buat maksiat, malas buat ibadat. Tuan-tuan, buat ibadat main-main. Jangan tanya benda lain. Siapa yang dalam dewan solat ni, dalam masjid ni tuan-tuan, siapa yang pernah khusyuk dalam sembahyang? Cuba angkat tangan nak tengok muka pembohong. Khusyuk. Sembahyang Jumaat tak khusyuk tak? Tambah rakaat kedua mic tu imam tak bunyi, semua hilang khusyuk tuan-tuan. Tu imam Abah ke apa? Dia tengok-tengok nampak lagi. Mic mati. Macam-macam masa tu macam-macam. Ada yang kata aku duk kata dah sambil duk bayang, aku duk habaq dah, jangan duk guna je ni mic tak ada wire ni payah. Duk kena charge bateri tu, bateri mampu tu. Hak satu mazhab. Hak satu mazhab lagi kata pula aku duk habaq dah, terus charge, lambat charge. Mazhab kedua, habis tuan-tuan. Kali-kali dengan saya. Kali-kali dengan saya hilang khusyuk. Saya duk tentu, saya duk kali charge dia tentu kot, dia tengok tu. Punca mic tu imam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala suruh salah satu syarat dan rukun solat, khusyuk, mampu. Dia nampak? Mampu. Berapa ramai sembahyang dalam masjid kata dia tumpah orang. Dia duduk dalam masjid, hati dia kata tumpah orang. Duduk mayang sah, eloklah duduk dalam masjid. Lori tanah lebih tu. Dia boleh pergi tumpang lori tanah tu. Tengah duduk sembahyang asar, dia boleh tumpang lori tanah tu. Dia kata lah tanah merah selori berapa dia jual lah ni. Belakang rumah aku 4 lori yang tak naik kalau bohong dia tak. Tengah duduk sembahyang boleh pergi tumpang lori tanah. Hang lalu lah apa pun, hang bagi lalu ya. Hang bagi lalu ya, semua dia tumpang. Ni saya nak tanya tuan-tuan, tang mana khusyuk? Tang mana khusyuk? Ni kita nak mati ni Pak Long. Mati bukan benda main-main. Persiapan kita nak mati apa dia kita buat? Lah ni kalau kita nak pergi Mekah tuan-tuan, banyak mana persiapan kita buat? Kita nak pergi Mekah, banyak mana persiapan kita buat? Ni nak pergi Mekah, Ustaz Zuki nak bawa kita pergi Mekah. Tanya dia, Ustaz, berapa lama? Ustaz Zuki kata lebih kurang lah 10 hari. 10 hari ke 12 tak? 10. 12, pergi balik jadi 14. Persiapan yang pertama apa dia? Kena pergi cucuk. Bawa mai pasport, pasport 6 bulan lagi nak mampu. Tak boleh, kena pergi buat baru. Cucuk anak bagi. Sijil apa nama vaksin COVID-19 bagi. Tak Zuki kata, okay, semua dokumen cekak lengkap dah. Alhamdulillah, pasport semua. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Tak Zuki kata, dengan duk Alhamdulillah lagi, duit tak bayar. Dokumen cukup, duit tak bayar, tak terbang, dia kata. Berapa Ustaz? Kira ramai 8,000. Bayar, ambil. Hotel hak dekat tu. Jadi mai tanya kita ni, hotel dengan masjid jauh mana? Kita kata, keluar masjid tu hotel. Oh, kena berjalan juga lah. Tak mau jalan, bawa tutul ni dalam masjid lah, mak dia. Itu memang dekat dengan Kaabah lah. Hamba buat tutul ni dalam masjid. Dia nak tanya banyak. Saya dulu tuan-tuan duk buat umrah dengan Ustaz Zuki dulu. Dulu lah. Dia main tanya kita. Dah satu Pak Long tu saya bela. Kalau teringat saya nak tergelak. Kita nak tolak berapa hari bulan Ustaz? Masa tu bulan 12 kita buat tu. 15 bulan 12 tu kata, oh kita pergi tengah lah. Kita terbang daripada KLIA 15, 16 sampai lah Ustaz no. Lebih kurang 16 sampai. Kita masuk Mekah tu kan Madinah tu. Kita masuk Mekah tu. Kita masuk Mekah 16 sampai. Tu kita nak pergi melontar hari apa? Saya kata aku silap dengar ke dia silap tanya?
Kita menik sayau lah. Aku silap dengar ke dia silap tanya? Saya kata apa dia? No, nak pergi duduk tengalung iblis no. Dia kata nak tengalung iblis. Setan no, hari apa? Saya kata tengalung tak mana? Dia kata ustaz ni duduk bawa orang yang mengaji tak habis. Tu lepas duduk melontak jumrah. Saya kata hak tu haji Pak Long, kita nak pergi umrah. Dia kata memang tak tengalung iblis ha? Tak ada Pak Long. Kami tengalung Pak Long boleh. Ni nak pergi haji, nak pergi umrah ni. Duk celahu ni. Kita nak pergi ni tuan-tuan, persiapan. Ustaz Zuki kata yang ni kena bawa, yang ni kena bawa, yang ni kena bawa. Persiapan yang paling besar tuan-tuan kita nak pergi ke sana ni apa dia? Persiapan paling besar kita nak pergi buat ibadat ni apa dia? Ilmu. Mau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada kesihatan, tuan-tuan ada masa, ilmu tak ada. Nak pergi buat ibadat menatang apa kalau ilmu tak ada? Persiapan kita nak pergi Mekah, kita nak buat ibadat, benda yang paling besar, benda yang paling utama, kita nak kena siapkan apa dia? Ilmu. Ni kita nak pergi akhirat, tuan-tuan tak ada ilmu. Orang buat kuliah, kita malas mengaji, bukan tak malas. Bang Mei hantar kat saya tu poster Masjid Kuning. Poster pun warna kuning. Penuh tu tuan-tuan muka. Dan poster tu penuh muka. Jadual tu penuh muka. Tu muka ustaz, bukan muka wanted. Muka ustaz tu penuh. Saya duk bilang-bilang, saya kata pok ni celah mana rehat mengaji hari-hari. Kena hari cuti sampai 3 kali subuh, duha, maghrib. Duha, maghrib. Mainlah mengaji. Persiapan kita nak bawa balik ni tuan-tuan adalah persiapan ilmu. 20 minit dah. Dia bawa bagi 20 ke 25. Ada 5 minit lagi. Masa kecemasan. Ni nak habis dah, nak landing kan ni. Yang kedua tuan-tuan nak pergi Mekah, asas apa-apa bekalan tuan-tuan nak bawa? Duit. Apa dia duit? Tu nama dia bekalan amalan kalau kita nak balik pergi akhirat. Nak belanja di sana. Belanja di dunia RM, belanja di akhirat amal soleh. Tuan-tuan bawa RM pergi Mekah, nak belanja RM tak boleh, kena tukar dengan Saudi Arabia, Rial. Tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan kena tukar dengan mata wang Mesir, Junai. Kita main gini. Tuan-tuan nak pergi Thailand, hanya dana kena tukar baht. Baht. Sama-sama dalam dunia pun mata wang tak sama, tak boleh belanja. Tuan-tuan nak pergi akhirat, tuan-tuan nak belanja apa? Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kena bawa amal soleh balik. Tuan-tuan nak dapat duit kena buat kerja di dunia. Mana ada orang dapat duit haram tak buat kerja? Kena buat kerja di dunia. Nak dapat pahala kena buat amalan. Tu bekalan kita nak bawa balik. Lalu dia ni pun baliklah. Dalam riwayat hadis kata dia balik beberapa tahun. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi mengatakan 4 tahun. Ada kata 5 tahun dia balik. Lepas 5 tahun dia mai berjumpa pula dengan Nabi SAW. Kata pemuda ni, dia mai berjumpa balik dengan Nabi. Dia jumpa balik dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hak 4 soalan tuan hamba tanya dekat saya dulu ni, yang kamu tanya dekat saya, yang Rasulullah tanya dekat saya, semua saya dah jumpa jawapan. Asas ilmu, saya jumpa jawapan. Kenal Allah, jumpa jawapan. Hak Allah, jumpa jawapan. Persiapan mati, dapat jawapan. Okey, tu Nabi kata, lah ni amal apa? Saya nak tuntut janji Rasulullah. Apa dia? Nak ajak saya benda yang pelik-pelik, ilmu yang pelik-pelik. Rupanya dia ingat. Ingatkan dia tuang balik 4 tahun, 5 tahun dia lupa. Dia ingat. Sebab Arab, kalau Melayu mudah lupa, tak ingat dah. Arab dia ingat. Bila dia ingat, Nabi kata dekat dia, okey, aku boleh ajak hang 2 ilmu yang pelik hang kena buat. 2 ilmu yang pelik hang kena buat. Kalau hang buat benda ni, Allah buka benda-benda pelik dekat hang.
Tuan-tuan nak mengaji tak tu? Masa cukup dah 25 minit. Tuan-tuan nak mengaji tak? Boleh tambah sikit lagi boleh? Saya nak ajar ilmu yang pelik. Tak payah duduk tulis apa. Ilmu ni cukup pelik. Apa dia? Yang pertama Nabi kata, hang nak ke ilmu pelik? Nak ya Rasulullah. Aku nak ajar hang yang pertama. Yang pertama hang tolong buat apa dia? Apa dia ya Rasulullah? Hang tolong buat dekat orang apa benda yang hang suka orang buat dekat hang. Itu yang pertama. Nabi ajar. Boleh Pak Long kita balik buat benda ni? Apa benda yang kita suka orang buat dekat kita, kita tolong buat kat orang. Tuan-tuan suka ada orang ambil berat kat tuan-tuan? Suka ustaz, tolong ambil berat dekat orang. Tuan-tuan suka ada orang jaga maruah tuan-tuan? Suka ustaz, tolong jaga maruah orang. Tuan-tuan suka ada orang jaga nama baik tuan-tuan? Suka ustaz, tolong jaga nama baik orang. Tuan-tuan suka ada orang sayang dekat tuan-tuan? Suka ustaz, tolong sayang dekat orang. Tuan-tuan suka ada orang sedekah duit kat tuan-tuan? Suka ustaz, tolong sedekah duit kat orang. Tuan-tuan suka ada orang jamu tuan-tuan makan di kedai orang jamu makan? Suka ustaz, tolong jamu orang makan, jangan duk tutuh hak orang. Ni ada juga tuan-tuan. Dan saya masalah rakam ni saya nak sebut juga. Saya biasa pergi ceramah satu tempat. Ada satu nama tu. Nama dia, saya sensor lah. Nama dia, contoh, ni bukan nama sebenar, Ibrahim. Contoh kan, belakang tu daripada buah gelap dalam kedah kita. Tapi saya tak mahu abang nama apa, dan saya tak mahu abang di mana, saya ada live petang ni. Nama dia, belakang gelaran dia Tutuh. Saya kata apa yang sebut dia tu? Dia ni aja tutuh orang saya. Makan dia mau tutuh orang belanja, haram dia tak nak belanja orang. Jenis panggil lagu ni jangan duk buat tuan-tuan. Ni Nabi kata yang pertama, hang tolong buat apa dia? Benda yang hang suka orang buat dekat hang, hang tolong buat dekat orang. Kedua, Nabi kata benda pelik hang kena belajar, nak suruh aku ajak ni apa dia? Yang kedua, benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat orang. Ni tuan-tuan benda pelik Nabi ajar. Tuan-tuan tak suka orang di belakang tuan-tuan, orang duk mengata kat tuan-tuan, jangan duk mengata kat orang. Tuan-tuan tak suka kalau orang berhutang tuan-tuan, orang tak bayar. Tuan-tuan hutang orang, jangan tak bayar. Bayar. Masalah kita lah ni, benda yang orang tak suka, yang kita tak suka orang buat kat kita, hak tu kita buat dekat orang. Benda yang kita suka orang buat kat kita, hak tu yang kita tak buat kat orang. Ni problem kita. Sama. Sungai Petani pun sama, Kok Diang pun sama. Tuan-tuan, ni tak kira jenis domain masjid pun sama. Dah lah main lewat, duk keh selipar orang masuk dalam longkang siapa? Hang suka ada orang keh selipar hang masuk dalam longkang? Tak suka? Jangan duk keh orang. Hang dah lewat, tak dah selipar belakang. Contoh. Pergi tengok muka tuan-tuan ni, insya-Allah ni bagus belakang ni. Nabi kata hang balik buat benda ni. Hang balik buat benda ni, Nabi kata. Jadi tuan-tuan boleh balik tak buat benda tu? Boleh buat tuan-tuan. Pegang hari ni satu benda. Aku akan buat kepada orang benda yang aku suka orang buat kat aku. Aku takkan buat kepada orang benda yang aku tak suka orang buat kepada aku. Dan benda yang saya tak suka orang buat dekat saya, tuan-tuan tahu apa dia? Kalau saya lapar, orang duk cakap panjang-panjang. Hak tu saya tak suka. Dan saya pun takkan buat kat tuan-tuan petang ni. Saya tahu tuan-tuan lapar, saya nak berhenti dah cakap tu. Jadi hadis ni saya tinggalkan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan buka segala benda-benda gaib yang pelik-pelik dekat tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah benda ni tuan-tuan. Insya-Allah rahsia Allah akan buka kepada tuan-tuan semua. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi untuk petang ni cukup sekadar ni dulu. Mudah-mudahan Allah taala berkati kita semua di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, sekali tuan-tuan nak keluar, saya ada bawa tabung Yayasan Ar-Riyadah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah dekat pintu keluar sana belah ni kot. Saya nak minta tolong dekat tuan-tuan petang ni, nak minta tolong sekali lah.
Tabung petang ni tuan-tuan, saya nak selesaikan tentang dua pembayaran yang saya kena bayar kepada dua farmasi. Farmasi ni asnaf kita dia pergi ambil ubat-ubatan keperluan mereka. Ubat-ubatan ni asnaf kita ambil. Ada yang duduk dalam bawah jagaan Yayasan Aryadah ni tuan-tuan, orang susah. Yang mereka ni sakit, yang anak mereka ni sakit, yang memerlukan bantuan. Ada orang kata, ustaz, pasal apa dah ustaz tahu apa nama ni, suruh mereka pergi ambil kat hospital lah, ubat free. Betul. Hospital ada bagi, ada yang tak bagi. Contoh tuan-tuan, hospital dia bagi ubat, pampers dia tak bagi. Contoh saya bagi, ada satu mak ni, anak dia patah tulang, cacat kekal, duk lena atas katil. Kita nak beli krim, nak beli kapas-kapas lagu tu, hospital tak bagi tuan-tuan. Jadi terpaksa pergi ambil dekat farmasi. Lah kita dah tertunggak dekat farmasi RM7,663. Tadi mereka hantar bil dekat saya. Jadi petang ni saya buka kepada tuan-tuan kalau nak bagi zakat untuk asnaf ubat-ubatan. Nak tolonglah tuan-tuan. Ada satu keluarga ni, mak dengan ayah ni lumpuh. Anak dia yang sulung tahun ni baru 16 tahun. Yang sulung baru 3 tahun 4. Jadi anak dia 3 orang kita tanggung. Kos kesakitan mereka apa-apa yang perlukan farmasi, anak-anak dia akan pergi ambil, kita akan bayar. Yang ni lah untuk asnaf ni. Tuan-tuan nak tolong, tabung ada di luar sana. Tuan-tuan bubuh lah. Ada 10, ada 20, ada 30, bubuh lah. Tuan-tuan nak? Yang kedua, siapa nak dapatkan produk saya, Top Koko, tuan-tuan boleh dapatkan dekat Aita saya sana. Minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Sekilo RM22, setengah kilo RM12, yang secik RM22 insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.